Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan dan cikgu nak mengucapkan selamat kembali ke sesi pembelajaran. Okey, anak-anak murid sekalian, sekarang kamu semua dah masuk kepada tingkatan 2. Jadi untuk hari ini sains tingkatan 2 saya tak akan sebut banyak. Okey, kita hanya akan berkenalan sahaja dahulu apa yang kita akan belajar pada tingkatan 2 ini. Okey, jadi untuk tingkatan 2 semua subtopik, okey, kita ada 11 bab. Okey, kita ada 11 bab. Okey, jadi nanti kamu semua boleh rujuk pada buku teks digital yang cikgu bagi. Okey, sudah bagikan link tu. Jadi boleh rujuk tengok. Kita ada bab 1 biodiversity, bab 2 ekosistem, bab 3 nutrisi. Okey, bab 4 kesihatan manusia, bab 5 air dan larutan, bab 6 asid dan alkali. Okey, bab 7 keelektrikan dan kemagnetan, bab 8 daya dan gerakan, bab 9 haba, bab 10 gelombang bunyi, bab 11 bintang dan galaksi dalam alam semesta, bab 12 sistem suria dan bab 13 meteoroid, asteroid dan komet. Okey, jadi tingkatan 2 ni banyak sikit topiknya berbanding tingkatan 1. Tingkatan 1 kamu hanya ada 9 bab. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 1. Okey, di bawah tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, jadi apa objektif pembelajaran yang kamu perlu tahu untuk bab ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang apakah kepentingan biodiversity kepada manusia. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana manusia dapat mengekalkan keseimbangan alam. Okey, seterusnya mengapakah kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat? Dan yang keempat, apakah amalan-amalan yang dapat memelihara sistem pertahanan dalam badan kita? Okey, kita pergi kepada muka surat yang yang kedua, nampak ya? Okey, jadi bab 1 iaitu biodiversity. Jadi apabila kita masuk bab ini, mula-mula kita akan tahu dulu apakah maksud kepada biodiversity ini. Okey, jadi kita akan tengok apakah maksud biodiversity, apakah kepentingan pengelasan organisma secara sistematik dan bagaimana biodiversity ini dapat dipelihara. Okey, jadi kita pergi terus kepada muka surat yang keempat. Okey, ini adalah subtopik 1.1. Jadi apabila masuk di sini, mula-mula sekali kita akan tahu dulu apakah dia maksud biodiversity. Jadi saya nak semua tengok pada muka surat 4 itu, kita tengok dulu. Okey, apakah dia biodiversity? Okey, sebenarnya biodiversity, kita tengok dulu apakah maksud biodiversity. Okey, biodiversity, okey, tengok ya, biodiversity. Bio ini adalah singkatan daripada biology. Okey, biology ini bermaksud hidupan. Okey, diversity, okey, adalah dia daripada bahasa Inggeris. Diversity. Diversity means pelbagai. Okey, biology ni adalah hidupan ataupun organisma. Okey, jadi apabila kita gabungkan biodiversity, ia memberi maksud kepelbagaian hidupan ataupun kepelbagaian organisma. Ini yang maksud kepelbagaian organisma. Jadi ini adalah biodiversity. Okey, apa dia organisma? Saya dah pernah terangkan dahulu dalam masa tingkatan 1 apa dia organisma. Organisma ini adalah hidupan. Jadi apa dia hidupan? Okey, yang di muka bumi ni apa dia yang hidupan? Okey, apa hidupannya? Haiwan, tumbuhan dan juga manusia. Jadi ketiga-tiga ini kita kategorikan dia sebagai organisma kerana dia hidup. Kalau batu, pasir, air, semua itu hidupan ke tidak? Itu bukan hidupan sebab dia tidak hidup. Dia tidak membesar. Okey, organisma ni dia adalah hidupan. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey.
Okey, ini fakta perlu diingat sebab kadang-kadang disoal di dalam peperiksaan. Okey, jadi Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Okey, keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikan habitat yang sangat sesuai untuk pelbagai organisma. Jadi kita tengok paling senang, kita tengok di Malaysia saja kita pun mempunyai pelbagai organisma. Iaitu dari segi tumbuhan, kita ada pelbagai jenis tumbuhan, kita ada pelbagai jenis haiwan. Okey. Seterusnya kita tengok dulu pula apakah biodiversity. Okey, kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Jadi kita tengok mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan ini adalah organisma. Ia disebut sebagai biodiversity. Okey, biodiversity wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Okey, organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Okey, bermandiri ini maksud macam membiak. Okey, bagaimana untuk menyesuaikan dan hidup serta membiak di kawasan masing-masing habitat ataupun habitat ini adalah tempat tinggal. Ini kamu dah belajar ketika sekolah rendah dan juga tingkatan 1. Okey. Jadi kita tengok contoh. Okey, ni kepelbagaian di habitat yang berbeza. Kita tengok ya. Okey, habitat yang di gurun dia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Di kutub, apa ciri-ciri di kawasan kutub? Dia pun mempunyai ciri-ciri yang berbeza berbanding daripada haiwan yang berada di kawasan gurun. Sama juga dengan haiwan yang berada di kawasan tanah. Okey, dan juga di laut. Okey, jadi ini merupakan habitat bagi haiwan. Okey, hidupan haiwan. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan biodiversity. Kenapa perlunya kepelbagaian organisma ni? Perlunya biodiversity di muka bumi ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama, kepentingan dari segi sumber makanan. Okey, macam kita kalau kita nak makan, okey, kita mesti ada lauk, kita ada sayur, kita nak makan nasi. Kadang-kadang hari tu kita tak makan nasi, kita tak nak. Kita nak makan mie. Kita nak makan spaghetti. Jadi di situ kamu boleh lihat kepelbagaian daripada sumber makanan. Jadi sumber makanan tu datang dari mana? Itu datang daripada kepelbagaian organisma yang ada di muka bumi. Sayur, macam-macam jenis sayur kamu ada. Ada sawi, ada salad, ada bayam, ada terung. Sama juga dengan untuk lauk. Kamu kadang-kadang hari ni nak makan ayam, esok nak makan ikan. Nak makan daging, kambing. Jadi di situ kepelbagaian semua datang daripada organisma yang berbeza. Jadi kamu tengok, okey, sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Okey, seterusnya kepentingan kepada keseimbangan alam. Jadi penting untuk kita nutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Jadi kita nak tengok macam mana keseimbangan. Okey, kita tengok contoh. Tu gambar apa tu? Itu merupakan gambar lebah. Macam mana lebah ni boleh menyebabkan keseimbangan alam? Jadi keseimbangan, okey, lebah dia nak cari makanan dekat mana? Dia pun pergi dekat bunga. Okey, kenapa dia pergi dekat bunga? Sebab dia nak ambil madu. Tu makanan dia. Okey, bila dia dah kenyang, dia nak minum, dah sedut madu, dia pun terbang. Bila dia terbang, secara tak langsung dia tak sedar, dekat kaki, dekat sayap, dekat badan dia tu dah melekat butir-butir bunga daripada bunga yang dihisap tu. Okey, bila melekat, bila dia terbang secara tak langsung, dia telah menyebarkan butir bunga itu kepada kawasan persekitaran dan boleh menyebabkan pembiakan berlaku, penyebaran. Okey, penyebaran pendebungaan. Okey, jadi di situ, jadi apabila berlaku penyebaran pendebungaan, maka akan tumbuhlah, okey, tumbuhan yang baru. Di situ akan wujud, di situ maksudnya keseimbangan alam. Walaupun dia dah ambil makanan, dah hisap madu, tapi secara tak langsung dia dah menyebab penyebaran pendebungaan, dia tambahkan lagi. Pokok tu semakin bertambah. Okey. Seterusnya kita tengok
Okey, kepentingan seterus kenapa perlunya biodiversity ni, kepelbagaian organisma penting untuk tempat rekreasi. Okey, jadi kamu tengok, jadi kawasan kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Paling senang tempat yang banyak biodiversity dekat Malaysia, kita ada hutan simpan, ataupun hutan simpan tu sekarang kita buat sebagai taman negara. Taman negara kita ada berapa? Dekat banyak tempat kan? Dekat Pahang, okey, kita ada banyak, okey. Dekat taman negara di Pahang kamu boleh buat pelbagai aktiviti. Kerana di sana terdapat pelbagai organisma, kepelbagaian biodiversity. Kamu boleh jumpa macam-macam jenis tumbuhan dan juga macam-macam jenis haiwan. Okey. Jadi secara tak langsung, selain dia dapat sebagai habitat kepada organisma, okey, dia boleh juga menjadi sebagai tempat rekreasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada perubatan. Kenapa biodiversity ni penting dari segi perubatan? Okey, jadi kebiasaannya, okey, sekarang kamu kalau sakit je memang pergi ambil ubat. Okey, tapi kita tak boleh lupa. Okey, biasanya golongan orang Cina dia percaya kepada tumbuhan herba. Kalau kiranya kaedah semula jadi, sebenarnya banyak herba-herba yang semula jadi ini boleh digunakan sebagai perubatan. Jadi kita tengok tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan juga kosmetik. Jadi dia akan ambil asasnya daripada tumbuhan, kemudian diproses untuk buat kepada ubat-ubatan. Banyak ya sekarang macam-macam. Kalau ni teh hempedu bumi, teh misai kucing, semua tu adalah tumbuhan herba. Okey, jadi daripada herba tu dibuat produk. Banyak sekarang di pasaran sekarang ya. Okey, seterusnya bahan mentah industri. Jadi daripada kepelbagaian organisma, kita ada pelbagai jenis tumbuhan. Okey, dia kepentingan untuk bahan mentah industri. Industri apa ni? Okey, kita tengok daripada kepelbagaian organisma ni, kepelbagaian tumbuhan, kita ada kayu balak, kita ada buluh, kita ada rotan. Okey, jadi ini semua adalah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik. Okey, ini alat muzik daripada buluh. Okey, perabot. Okey, perabot. Okey, kayu balak boleh buat kerusi. Selain tu rotan pun kita boleh buat perabot, sofa semua tu kan. Kerusi, tempat duduk. Okey, serta membina bangunan. Jadi asas untuk bina bangunan kita pun menggunakan kayu. Okey, jadi itu maksudnya kepentingan dari segi bahan mentah industri. Okey, seterusnya kepentingan dalam pendidikan. Jadi manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan. Paling senang tadi kita tengok contoh dekat perubatan. So daripada kepelbagaian tumbuhan yang ada, tumbuhan herba yang ada, jadi manusia ni kita dah buat pelbagai kajian menggunakan teknologi. Kita tahu, okey, misai kucing ni bagus untuk kencing manis. Jadi macam mana kita nak olah? Kita boleh jadikan dia sebagai buat teh. Ada buat serbuk, ada yang buat pil. Jadi semua itu memerlukan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan daripada teknologi. Okey, ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi. Okey, jadi itu adalah kepentingan biodiversity. Kenapa perlunya hasil daripada kepentingan biodiversity di muka bumi. Okey, seterusnya kita tengok pengurusan biodiversity secara berkesan. Maksudnya macam mana kita nak menguruskan, kita nak menggunakan kepelbagaian organisma yang ada ni. Jadi pertama kita tengok memang tidak dapat dinafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti penyahutanan perlu dikawal untuk memelihara biodiversiti kita daripada kepupusan. Okey, macam tadi kita dah tengok, kita tengok balik muka surat sebelah, kepentingan bahan mentah dari segi untuk industri. Industri. Jadi tapi kita tak boleh lah mentah-mentah nak guna untuk industri pun tebang sampai
Tak nanti bukit tu habis, semua pokok ditebang. Untuk apa? Kononnya untuk industri. Tapi okey, jadi tak boleh. Jadi sebab tu akan menyebabkan penyahutanan dan boleh menyebabkan kepupusan. Kenapa boleh pupus? Ya, sebab kayu balak dia tak boleh tumbuh. Okey, kamu tanam esok terus tumbuh. Tak. Dia memerlukan mengambil masa berpuluh-puluh tahun. Jadi sekiranya kalau kamu tebang semua habis, nanti botak bukit tu. Jadi nanti kita memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk kayu balak tu tumbuh balik. Sebab di situ, okey, jadi di sini perlunya ada pengurusan penggunaan biodiversity ini. Okey, jadi kita tengok bagaimanakah kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversity. Okey, pertama kita akan mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar. Oh, endemik. Nampak tak? Dia dah warna merah kan, endemik. Apa itu endemik? Okey, kita tengok dekat sini, dekat info sains. Okey, spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas. Okey, di sesebuah lokasi tertentu. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma. Bunga pakma kita pun panggil bunga Rafflesia. Okey, jadi bunga Rafflesia ini merupakan bunga yang terbesar di dunia. Okey, periuk kera. Okey, tumbuhan juga ya. Penyu belimbing, harimau Malaya dan juga gajah pygmy. Okey, gajah kerdil Borneo. Okey, jadi ini merupakan spesies endemik. Jadi dia tak boleh hidup di kawasan sembarangan macam bunga pakma. Adakah kamu nampak bunga pakma tu tumbuh dekat depan rumah? Tak. Okey, jadi dia hanya boleh hidup di tempat tertentu sahaja, seperti contohnya di taman negara ataupun di hutan simpan. Sebab tu kita tak boleh menebang hutan-hutan sewenang-wenang, sesuka hati kamu. Okey, sebab ada spesies-spesies yang tak boleh hidup di kawasan lain. Dia hanya boleh di kawasan tertentu sahaja. Okey, seterusnya kita tengok melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara. Okey, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Okey, santuari ini adalah tempat pemeliharaan dan pemeliharaan bagi spesies-spesies yang endemik. Okey, contohnya macam penyu. Okey, macam di Rantau Abang kita ada satu pusat santuari yang memelihara spesies penyu. Okey, di Rantau Abang di mana? Di Terengganu. Jadi bila sebut Terengganu mesti kamu tahu. Okey, Terengganu ni biasanya ada penyu. Dia punya ikon dia. Okey, kemudian seterusnya kita tengok kaedah seterusnya dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Jadi program pembiakan kita juga membuat tapak semayan bagi anak-anak benih. Okey, bagi tumbuhan yang susah ni. Okey, jadi kita akan wujudkan satu tempat. Suhu kita akan adjust. Okey, pastikan tempat tu dia punya suhu yang sesuai, tanah yang sesuai. Jadi untuk memastikan tumbuhan itu terus membiak. Okey, jadi kita boleh tengok balik dekat info sains, langkah pemeliharaan biodiversity boleh dikelaskan kepada pemeliharaan. Okey, in situ dan pemulihan ex situ. Okey, apa dia pemeliharaan in situ? Pemeliharaan in situ mengekalkan spesies di habitat asal seperti taman negara, hutan simpan kekal dan juga taman laut. Macam yang saya cerita tadilah. Contohnya bunga Rafflesia. Okey, kita kekalkan sebab tu dekat hutan simpan, taman negara adalah diharamkan untuk membuat pembalakan. Sekiranya berlakunya pembalakan, kita boleh disaman, dikenakan tindakan undang-undang. Okey, kemudian kita pemulihan ex situ pula mengekalkan spesies di luar habitat asal seperti zoo dan taman botani. Jadi kamu semua pernah pergi zoo ya? Okey, dekat zoo kita boleh tengok pelbagai haiwan. Jadi dia jadi pengekalan, jadi dia ambil haiwan contoh macam harimau. Okey, dia letak kat situ. Jadi situ kita bagi makanan, kita jaga bagi ubat. Okey, jadi dia akan dijaga dan dipantau, sentiasa dipantau.
Okey, jadi nampak ya perbezaan in situ ni kita kekalkan di habitat asal, kita tak kacau habitat. Tapi kalau ex situ kita akan ambil haiwan tersebut, kita kumpul dekat satu tempat, tapi kita akan memberi penjagaan dan juga pemantauan. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Untuk aktiviti, okey, saya akan postkan dalam, nanti saya akan bagi latihan untuk topik 1.1. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.